الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, hari Jumat adalah penghulu segala hari. Hari yang sangat istimewa bagi umat Islam, hari yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan, dan juga hari untuk melipat gandakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk bersegera ke masjid dan meninggalkan kerja masing-masing, seperti berjual beli dan kerja-kerja lain, untuk mendengar khutbah dan menunaikan sembahyang fardu Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka pergilah kamu yakni ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam hadis baginda ada menjelaskan mengenai kewajiban sembahyang fardu Jumat. Daripada Tariq bin Syahab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Jumu'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah: 'abdun mamluk, aw imra'atun, aw sabiyyun, aw marid." Sembahyang Jumat adalah hak yang wajib ke atas setiap orang Islam dengan mengadakannya secara berjamaah kecuali 4, yaitu seorang hamba, perempuan, kanak-kanak yang belum balik, dan orang sakit. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu ada adab-adabnya. Begitulah juga sembahyang fardu Jumat. Di antara adab-adab tersebut ialah sebelum pergi ke masjid, kita disunatkan mandi, membersihkan badan, memakai pakaian yang bersih serta bau-bauan yang harum. Kerana jika bau badan kita kurang menyenangkan, maka akan boleh mengganggu kekhusyukan jamaah yang berada berdekatan kita. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Jika seseorang daripada kamu hendak pergi bersembahyang Jumat, maka sunatlah ia mandi. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Menyentuh dalam cara berpakaian pula. Kita adalah digalakkan untuk memakai pakaian bersih dan kemas, kerana kita bersembahyang adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepatutnya kita memakai pakaian yang elok dalam sembahyang, seperti pakaian cara Melayu ataupun berjubah, atau pakaian yang bersesuaian dan bersih. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam hadis baginda ada menjelaskan tentang kelebihan orang-orang yang menghadirkan diri lebih awal ke masjid pada hari Jumat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, jika hari Jumat tiba, para malaikat berdiri di pintu masjid untuk mencatat orang yang pertama datang dan seterusnya. Orang yang pertama kali datang laksana orang yang berkorban dengan seekor unta. Kemudian setelahnya seperti orang yang berkorban dengan seekor sapi. Kemudian seekor biri-biri. Kemudian seekor ayam. Kemudian sebutir telur. Dan jika imam sudah menuju mimbar, maka para malaikat melipat catatan mereka, kemudian mendengarkan zikir, yakni khutbah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh yang demikian, alangkah ruginya bagi orang yang akhir datang, yaitu orang yang datang apabila imam telah duduk di atas mimbar, kerana mereka bukan sahaja terlepas untuk mendapatkan fadilat atau kelebihan yang disebutkan di dalam hadis di atas, bahkan juga tidak berkesempatan untuk melakukan perkara-perkara sunat seperti membaca Al-Quran, beristighfar, bersalawat, berzikir dan seumpamanya. Jemaah yang dirahmati Allah, sembahyang fardu Jumat adalah perhimpunan mingguan yang memberikan manfaat yang amat besar kepada umat Islam, kerana di dalamnya ada disampaikan khutbah. Khutbah pada hari Jumat adalah cara terbaik untuk menyampaikan maklumat, peringatan serta mesej-mesej ukhrawi dan duniawi kepada masyarakat Islam. Kerana pada hari Jumat inilah kaum muslimin, tidak kira bangsa, pangkat ataupun rupa, duduk berhimpun dan sembahyang bergandingan di antara satu sama lain. Khutbah merupakan salah satu dari 5 syarat sah sembahyang Jumat. Justru sungguh pun demikian besarnya peranan khutbah Jumat itu, terdapat segelintir orang yang tidak begitu memandang indah akan kepentingannya, sehingga ada di antara mereka ini yang masih berbual dan bermain telefon bimbit ketika khutbah Jumat disampaikan. Adapun perbuatan menggunakan telefon bimbit ketika khatib membaca khutbah Jumat boleh dikiaskan kepada maksud sebuah hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Man tawadda' fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam, wa man massa al-hasa faqad lagha." Sesiapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang fardu Jumat, lalu mendengar dan tidak bercakap, yakni ketika khutbah disampaikan, maka diampuni dosa-dosanya yang ada di antara hari Jumat itu dan hari Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Dan sesiapa yang bermain-main dengan anak-anak batu, yakni ketika khutbah, maka dia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW dengan jelas telah menegaskan bahawa barang siapa yang bermain-main dengan anak-anak batu ketika khutbah Jumat sedang disampaikan, maka orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Adapun maksud sia-sia dalam hadis ini ialah bertentangan dengan sunnah dan adab yang mengakibatkan rugi pahala serta kelebihan-kelebihan sembahyang fardu Jumat, walaupun sembahyangnya masih dikira sah. Menurut ulama, larangan dalam hadis tersebut tidak hanya terbatas terhadap bermain dengan anak batu sahaja. Bahkan larangan tersebut menyeluruh terhadap semua perbuatan yang boleh menjejaskan tumpuan terhadap khutbah Jumat. Jika dinilai dan diteliti, perbuatan menggunakan telefon bimbit ketika khutbah dibacakan adalah lebih buruk lagi dari perbuatan bermain dengan anak batu.
Ini kerana perbuatan seperti bermain game, melayari halaman internet, berkomunikasi melalui rangkaian sosial ketika khutbah Jumaat sedang disampaikan dan seumpamanya itu adalah sangat jelas lebih menghilangkan kekhusyukan dan menjejaskan tumpuan terhadap khutbah Jumaat. Kesimpulannya, apabila bermain anak-anak batu sahaja pun sudah dianggap tercela kerana melakukan perbuatan sia-sia sebagaimana maksud hadis tersebut, maka apatah lagi melakukan perkara-perkara lain yang lebih melabaikan. Oleh yang demikian, perbuatan menggunakan telefon bimbit ketika khatib membaca khutbah Jumaat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sunnah dan adab yang menuntut kita supaya diam dan meninggalkan segala perbuatan yang boleh menjejaskan tumpuan terhadap khutbah Jumaat. Justru perbuatan ini seyogianya ditinggalkan kerana ia mengakibatkan kerugian yang sangat besar, yaitu kehilangan pahala dan kelebihan-kelebihan sembahyang fardu Jumaat. Jemaah yang dirahmati Allah, perhimpunan sembahyang fardu Jumaat ini bukannya lama. Tidak ada kerugian apa-apa jika telefon bimbit itu dimatikan dan ditutup seketika. Oleh itu, tinggalkanlah buat seketika segala perkara dan urusan duniawi yang kurang penting, apatah lagi yang sia-sia. Hadirkanlah hati dan seluruh anggota tubuh badan kita zahir dan batin, dan isikanlah seluruh jiwa raga dengan rasa khusyuk, taat dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan khutbah dan seterusnya mendirikan sembahyang fardu Jumaat. Sesungguhnya sikap tidak menumpukan perhatian ketika khutbah disampaikan adalah sikap yang perlu diubah kerana ia adalah perkara yang sia-sia dan merugikan. Akhirnya, manfaatkan dan rebutlah peluang beramal ibadah pada hari Jumaat yang hanya datang sekali dalam seminggu. Sama-samalah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan agar kita memperoleh pahala sembahyang fardu Jumaat dengan sempurna dan tiada cacat celah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wal dzikril hakim. وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.